Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Nazir Tamun Tulang, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam program Ihya Masjid Semarak Dakwah anjuran Kerajaan Negeri Perlis yang diurustiakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada dalam tempoh plan pemulihan negara fasa 3. Dulu Perlis awal dulu kira negeri yang terkenal dan negeri yang alhamdulillah kawasan yang hijau lah pada peringkat awal dulu semasa kita berada pada tempoh perintah kawalan pemulihan tu. Perlis ni antara negeri yang menjadi tempat pelancongan untuk kawan-kawan kita yang berada di luar negeri Perlis. Masa tu kira tak ada kes Covid sangatlah di negeri kita. Tapi semenjak ni kes tak apa nak turun elok. Negeri lain dari fasa 1 tukar fasa 2, fasa 2 tukar fasa 3, fasa 3 tukar fasa 4. Kita hak fasa 3 hak awal dulu tak tukar-tukar lagi. Kan? Duk kekal fasa 3 lagi. Tak tahulah nak tukar fasa 4, tapi setiap daripada kita berperanan lah untuk jaga elok SOP yang ditetapkan. Semua dah ambil vaksin lah ke dah. Sebab apa saya sebutnya itu? Sebab hari-hari kes duk tambah, sama ada melibatkan jemaah masjid, yang melibatkan orang awam. Jadi kita berhati-hatilah. Mungkin dengan kita jaga elok-elok, bertukar ke fasa 4, banyak lagi lah perkara-perkara yang dari sudut SOP yang ketat akan diringankan. Sebelum ni sembahyang 2 meter dah kurang 1 meter kan. Mungkin kita rindulah kepada solat yang rapatkan saf kan, tetapi menunggu tempoh. Sebab Arab Saudi dah berjaya di Masjidil Haram dan Masjid Nabi, alhamdulillah dah mula rapatkan saf dalam tempoh 2 minggu ni. Jadi kita perindu dalam keadaan yang macam tu. Jadi memerlukan semua rakyat negeri Perlis jaga SOP elok-elok. Mudah-mudahan kita dapat bertukar ke fasa 4, kemudian fasa ke-5, seterusnya SOP di masjid-masjid dalam Perlis ni dapat taklah diketat seperti yang ada sekarang ni. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, malam ni dengan masa yang ada ni antara maghrib dan isya, saya nak kongsi tentang golongan-golongan yang malaikat tolong doa kat mereka. Kita ni, untuk kita ni, kita nak kena doa kan. Mak ayah kita yang telah mati, pak menakan kita, mak menakan kita, bahkan ada yang pasangan kita telah meninggalkan kita, ada anak-anak yang telah meninggalkan kita. Kita mendoakan kan, mendoakan untuk orang yang telah meninggalkan kita, ataupun kita mendoakan untuk orang yang hidup. Cuma persoalan sekarang ni, kita hak doa ni
Tak tahulah Allah terima tak terima, kan? Mungkin dalam kalangan kita ni ada orang yang doa dia mustajab, kan? Doa dia mustajab. Kita pergi kat dia, Tuan Haji tolong doa saya ni itulah, kan? Tuhan uji sungguh saya ni. Lepas satu, boleh tak Tuan Haji tolong doa kat saya, minta Allah pemudah urusan untuk saya ni, kan? Sebab apa? Sebab kita tengok dia tu, kita yakin doa dia mustajab. Kan? Kita tak gampi dengan pakai selok pendek, dengan pakai baju pun tak cukup kain, kita kata adik tolong doa sat kat pakcik. Kita tengok dia sendiri pun kita serabut, kan? Jadi malam ni kita nak tengok kita didoakan oleh malaikat yang kita tak nampak. Dan malaikat ni Allah sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Kita doa nakai pun nakai juga. Tak tahulah Tuhan nak terima, mungkin separuh doa kita Tuhan terima, separuh Tuhan tak terima. Mungkin sebab kita sendiri. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ada beberapa golongan yang saya tak pastilah tak sempat untuk kita bincang pada malam ni. Nota yang saya bawa ni ada 12 golongan, banyak lagi. Cuma hak saya bawa ni semua dipetik daripada hadis yang sahih untuk kita jadikan sebagai pegangan kita, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan yang didoakan oleh para malaikat kepada kita. Okey, yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Tidur kita ni memang dah jadi adat kita sebagai manusia. Alang-alang untuk jadikan tidur kita sebagai ibadat, kita doa penghujung sebelum kita tidur, kita baca doa, kan? Bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa amut. Lepas tu kita baca ayat kursi, kita baca 3 qul. Mungkin sebelum tidur kita baca surah Tabarakah. Sunnah dia baca setiap malam selepas solat Isya, kan? Tu dah bagus dah. Dalam hadis ni, yang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, ada dalam pada kitab sahih, pada Sahih At-Targhib wa Tarhib, bagaimana Nabi sebut sesiapa yang tidur dalam keadaan suci. Suci di sini ni suci dia berwuduk lah, kan? Kalaulah masa nak tidur tu bersama dengan, kita kata hubungan suami isteri, nak kena mandi wajib dulu, kan? Bersuci, nama pun bersuci. Tak boleh mandi wajib pun, paling kurang basuh tempat yang kotor, ambil wuduk, paling kurang, kan? Jadi tidur dalam keadaan suci. Jadi malaikat akan bersamanya dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah hamba-Mu nama sekian-sekian ni kerana tidurnya dalam keadaan suci, kan? Jadi alang-alang kita nak tidur saja, tak payah nak ambil wuduk saja, kan? Tidur dia wuduk ni, kita pun belajar dah sepanjang 2 tahun ni. Tuhan nak uji seluruh dunia ni. Bila mai Covid, antara perkara yang boleh mencegah Covid ialah kita banyakkan berwuduk. Dengan kita basuh tangan, kita berkomok, kita masuk air dalam hidung, tu semua tempat-tempat yang boleh berjangkitnya Covid. Tangan hak kita sentuh atas tempat, kan? Lepas tu basuh, kita komok, kita basuh air dalam hidung. Ni semua tempat-tempat yang Covid boleh masuk. Mulut, hidung, kan? Tangan kita hak dah bawa, sebab tu tangan kita ni tak boleh nak gabuh mata, awak masuk dalam hidung, duk korek hidung bawa, apatah lagi masuk dalam mulut. Tu semua bahaya yang boleh menyebabkan berjangkitnya Covid. Jadi wuduk ni salah satu cara, kan? Balik rumah ambil wuduk. Sebab apa? Alang-alang kita nak basuh tangan, tuan-tuan,
Alah-alah nak basuh tangan, nak berkumur, ambil wuduk je lah. Kan? Sampai rumah sebelum nak berinteraksi dengan ahli keluarga, wuduk tu yang utama. Masuk bilik air dulu, ambil wuduk ataupun mandi. Kan ni salah satu kaedah lah kalau kita nak cegah tambah-tambah kawan-kawan kita yang frontliner. Banyak frontliner yang dijangkiti COVID sebenarnya. Kan? Jadi sebab tu dah sekarang ni untuk COVID ni dia ada booster, dia ada suntikan yang ketiga. Jadi banyaklah pakcik-pakcik yang hak warga emas ni disuntik untuk yang ketiga. Hak selain tu geng-geng frontliner lah. Kan? Mungkin geng-geng imam lepas ni kot. Kan? Hak mana bersedia tak bersedia, mungkin hak mana yang didapati kita berdepan dengan masyarakat ni, insya-Allah kita akan bagi nama kepada Jabatan Kesihatan untuk suntikan yang ketiga, untuk kuatkan antibody lagi insya-Allah. Kan? Okey, itu yang pertama. Sebelum tidur pastikan kita berwuduk. Kan? Kita kat Perlis mudah. Asal tak ada orang kata ustaz, kita kat Perlis kan ada orang yang sentuh suami isteri batal. Kita kata Nabi sentuh Aisyah, Aisyah tak ambil wuduk dan Nabi tak ambil wuduk. Jadi mudah kita ambil pandangan tak batal lah. Jadi sagi bila dah ambil wuduk, sagi suami kata apa? Han jangan duk sentuh aku nah. Aku ambil wuduk tak sah ni, takut sentuh batal. Lepas tu bini ambil wuduk, kalau tak sentuh kena hak baru kahwin tak dapat anak dah. Pakai duk wuduk belagak. Kan? Lah ni kena pakat hak baru kahwin tu tak apa sentuh dulu, sagi mandi wajib sama-sama. Lepas tu tidur. Tu dia kan. Okey, yang kedua. Orang yang sedang duduk menunggu waktu solat. Kita malam ni tasab pahala maghrib dapat dah solat jemaah. Sebelum tu dah dapat tahiyatul masjid, qabliyah, lepas tu sembahyang fardu tak sabak dia. Duduk dalam masjid ni dapat dah pahala i'tikaf. Jangan lupa untuk niat i'tikaf. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid kerana Ta'ala, dapat pahala. Kan? Lepas tu duduk menantikan nak solat Isya lagi. Ada pula bonus kat situ. Dah lah tu dengar kuliah pula, ada manfaat agama yang kita dapat. Dalam masa yang sama disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, tidaklah seorang daripada kalian yang duduk menunggu solat dalam masjid ni dalam keadaan bersuci. Maksudnya kalau terkentut, walaupun kawan sebelah tak perasan, kan, keluar asal, ambil wuduk, masuk semula dalam masjid. Kan? Ni syarat dia, mesti dalam keadaan bersuci. Tunggu nak solat tu dalam keadaan bersuci, yang mana para malaikat, bila sebut para malaikat ni maksudnya ramai. Malaikat tu sendiri jamak, plural. Malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Malaikat doa kat kita. Kan, selama ni kita ada doa untuk orang mati kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan? Wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar. Tengok kubur aja, doa lah itu. Kan? Kita mati nanti duduk dalam kubur, orang doa kat kita pula. Kalau kita jenis susah nak doa kat orang, macam itulah kita akan terima. Bila kita nanti tak boleh nak doa, orang pun tak doa kat kita. Jadi malaikat berdoa kepada kita yang tunggu untuk solat seterusnya. Subuh nak tunggu zuhur, mungkin tak ada orang. Zuhur nak tunggu sampai ke asar, payah. Kan? Asar nak tunggu sampai maghrib, lagi payah. Tapi maghrib insya-Allah kita boleh tunggu. Paling kurang setiap hari kita dapat yang ni. Kan? Dapat doa malaikat. Ya Allah, ampunkan dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, dan ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Kita nak apa lagi lah dalam dunia ni melainkan setiap kesalahan kita, kecuaian kita, Allah ampunkan dosa kita.
Bukan setakatnya tu, warhamhu, ya Allah berilah rahmat kepadanya, kasihilah dia ya Allah. Malaikat doa minta ke Tuhan. Kan? Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang berada pada saf yang paling depan, saf pertama. Kan? Hak ni kena bersaing lah. Zaman Nabi dulu, bila Nabi sebut malaikat berdoa kepada orang yang berada pada saf yang pertama, semua sahabat berebut belakang. Kita setara Melayu ni, tak apa, hampir depan. Kan? Orang Melayu ni punya bagus, negeri pun bagi ke orang. Kan? Kira macam tu. Bukan kata tempat solat, negeri bagi ke orang. Dalam sejarah daripada Kesultanan Melayu Melaka dulu, negeri pun boleh kita bagi, apatah lagi tempat solat. Maksudnya dalam keadaan fadilat, kelebihan untuk saf pertama, yang malaikat berdoa untuk yang berada pada saf pertama, ambillah peluang tu. Mai awal terus pedor untuk saf yang pertama. Kalau tak dan, tak payah berebut lah. Kan, ambil saf yang kedua. Kan, cuma kalau kita nak termasuk orang yang berada pada saf yang pertama, dia ada riwayat yang sebut saf pertama. Riwayat ni riwayat pada Abu Daud, adalah Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, yang mana Nabi bersabda, bukan setakat malaikat yang berdoa untuk kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang berada pada saf yang pertama. Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Maksudnya Allah bila berselawat untuk kita yang berada pada saf pertama, maksudnya Allah ampunkan dosa kita. Kan, Allah rahmat kehidupan kita, berkati hidup kita, redha kepada kita. Begitu juga para malaikat. Lepas tu pula ada riwayat At-Tirmizi, Nabi sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang berada pada saf yang kanan. Masuk masjid, pilih yang kanan dulu, kanan sebelah imam. Dah penuh sini, ambil sebelah kiri, dapat lagi kelebihan. Tak dapat pahala kanan, masih dapat pahala saf yang pertama walaupun duduk sebelah kiri. Kan? Itu turutan dia. Jadi alang-alang kita main masjid dah dapat pahala, hak ni pahala malaikat doa dah, hak ni pahala ni, termasuklah pahala yang simple, yang mudah untuk kita dapat, ialah kita mai awal sikit banding dengan orang lain, duduk saf yang pertama, ambil yang kanan. Kan? Free je dapat. Kan? Okey, kemudian yang keempat, golongan yang menyambung saf pada salat berjemaah. Buat masalah ni dari 2 meter, 2 minggu lepas kita dah kurangkan jadi 1 meter. Kan? Belum sampai tempoh lagi untuk kita rapatkan saf. Dan negeri dalam Malaysia belum ada lagi negeri yang berani rapatkan saf. Kan? 20 Oktober baru ni, JAKIM panggil semua mufti seluruh Malaysia untuk bincang berkaitan dengan kita nak rapatkan saf, nak tiru sama yang dilakukan oleh Arab Saudi apabila Masjidil Haram dan Masjid Nabi merapatkan saf. Maksudnya kita bukan tak ada cita-cita untuk rapatkan saf, sebab kita buat penjarakan saf sebab Covid. Itu sahaja. Kalau Covid dah boleh berjaya kita kekang, insya-Allah, jangan risau. Orang golongan anti vaksin macam-macam dia buat tuduhan. Dia kata gegar Yahudi belaka, Saudi dikuasai oleh Yahudi sebab tu penjarakan. Kita kata sekarang ni kan, hak masalah konsert tu isu lain lah, tapi masalah Masjidil Haram, Masjid Nabi tu dah rapatkan saf. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, jadi untuk sambung saf bila saf yang terputus, kan, ini pun mendapat
doa daripada malaikat. Bukan setakat malaikat, bahkan Nabi SAW sebagaimana yang direkodkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk mereka yang menyambungkan saf. Wa man sadda furjatan, siapa yang tutup lubang saf tu. Saf jarang sangat kita pergi tutup. Kan ada kan, bila saf tu tiba-tiba ada orang terbatal wuduk dia pun keluarlah pergi wuduk, jadi lubang kosong kat situ. Orang hak tepi dia nak rapat, dia takut orang belakang masuk. Orang belakang nak masuk depan, takut sagi orang tepi rapat. Kan? Jadi pakat duk salah sangka. Sagi orang belakang dia pun main lah depan, elok sampai orang tepi rapat. Lepas tu dia pula undur ke belakang, tiba-tiba undur, orang hak belakang dah rapat dah. Dia nak cari sah kat mana kan. Jadi menyebabkan sebagai orang dia, tu dia tak ada sah. Kan? Sebenarnya isu ni isu yang walaupun kita nampak macam simple je Ustaz, BP lah, bukan batal pun. Bukan isu batal. Isu semayang ini kena rapatkan sah. Kena rapatkan sah. Cuma yang kita buat penjarakan sebab ini arahan ulil amri ketika COVID ini. Kan? Untuk keadaan semasa ni. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Ini isyarat kepada solat jemaah. Kalau kita solat seorang tak dapat kelebihan ni. Sebab Nabi menggunakan perkataan iza ammanal imam fa aminu. Bila imam amin, maka hendaklah kamu amin. Fa innal malaikata yu'minuna, sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang kamu aminkan. Okey, kita aminkan sebab apa? Sebab dalam Al-Fatihah itu ada doa. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah kami mengabdikan diri, dan kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Itu adalah doa, permohonan kita minta kat Tuhan. Wa iyyaka nasta'in. Kan? Sebaik-baik pertolongan apa? Tengok Tuhan ajak apa? Lepas wa iyyaka nasta'in, lalu Tuhan kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Rupanya permohonan dalam hidup kita ni, yang terbaiknya permohonan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Tunjuk jalan yang lurus itu ialah kemuncak kepada hak lain yang Tuhan nak bagi. Apa jua yang kita minta dekat dunia ni, kalau kita berada dekat jalan yang tak lurus, kita berada dalam mazhab yang sesat, Syiah ke, Khawarij ke, na'uzubillah, mazhab yang sesat ni, habis kita. Kan? Sebab syarat nak masuk ke syurga mesti orang yang berada di jalan yang lurus ini. Kan? Sebab itulah kita minta kat Tuhan tu bila kita semayang, bila sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biar terdetik dalam diri kita. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Dan bila sebut beri nikmat kepada mereka, minal anbiya, daripada minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dalam surah An-Nisa Allah sebut mereka yang mendapat nikmat daripada Allah tu 4 golongan ni. Para nabi, orang as-siddiq, orang yang benar, asy-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang yang saleh. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Jadi yang kelima ini, bagaimana Nabi mengisyaratkan orang yang solat jemaah
dia ada kelebihan untuk amin bersama dengan amin imam, dan malaikat akan mengaminkan permohonan kita. Dan hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Okey, yang keenam, orang yang duduk di tempat solatnya setelah melakukan solat. Tengok, ada dua golongan. Golongan hak tadi tu, dia lepas dia semayang, ditunggu untuk nak solat yang kedua. Dia semayang maghrib, dia tunggu nak solat, nak semayang isya lagi. Okey, nak tunggu tu, malaikat doa kat dia. Hak ni lepas semayang maghrib, dia duduk di tempat solat dia. Jadi hadis ni, sebahagian ulama dia faham mesti kena duduk tempat solat tadi. Kalau saya solat duduk kat sini, sampai isya lagi duduk kat sini, tak pergi mana dah. Tapi kebanyakan ulama faham asalkan berada di dalam masjid. Jadi selamat belakanglah kita hak malam ni kan duduk belakang ni kan dia sedap dengan kuliah ni, sebenarnya hak sandar kat dinding lah paling selesa. Kan hak tak sandar, kelebihan dia mungkin dia tak mengantuk sebab lenguh kat belakang. Kan sebab lenguh tu menghalang dia daripada tidur. Orang hak tak lenguh belakang ni memang silat-silat terlena, kecuali dia memang dia ni lah. Kan dia ada kekuatan kan. Okey. Jadi dalam hadis ni ada hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad yang mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz hadis ini berbeza dengan orang yang nak tunggu solat. Hadis ni Nabi kata al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam tuhdith. Hampir sama, riwayat dia hampir sama, tetapi satu nak tunggu solat, satu duduk di tempat solat sehingga waktu. Dua, seolah-olah dua kali malaikat doa kat kita. Apa doa dia? Pun hampir sama macam tadi juga, sama juga. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa kawan kita yang duduk di tempat solat dia. Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat kepadanya, kasihanilah dia. Okey, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, orang yang melakukan solat subuh dan asar secara jemaah. Hak ni pun dapat juga kan. Maksudnya hadis ni dia pelbagai, nak cerita bagaimana manusia ini berbeza keadaan. Kadang setengah orang boleh main subuh dengan asar je, maghrib isya dia kerja. Ada orang maghrib isya je sehari kerja. Kan dari subuh tu nak bergerak dah, merentah negeri dah. Sehari asar tolak balik, maghrib ada kat masjid. Berbeza kita. Kan? Kadang setengah orang tak pergi mana pun duduk kat rumah je. Duduk kat rumah. Tapi dah tak ada damai, sakit. Kan? Hak kena kuarantinnya, hak kena covidnya. Kan? Tuhan uji kita. Tuhan uji kita. Ada setengah orang tak ada apa, sihat dari dulu sampai sekarang main masjid, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kan? Hak di rumah, cara boleh dapat pahala kat rumah. Hak main masjid ada pahala. Tuhan Maha Adil. Sebab tu Tuhan cipta syurga yang sama, dia ada pintu yang berlainan. Walaupun syurga dia ada tingkatan-tingkatan dia, hak mana yang bis special apa semua, dan setiap pintu dia ada pintu dia. Sebab Allah yang Maha mengetahui, dengan rahmat Allah ni, Allah nak bagi masuk syurga lah kau. Kan? Allah nak bagi masuk syurga lah kau. Tapi manusia ni, kan, manusia ni kadang dia pilih untuk dia tak masuk. Kan? Dia boleh pergi main badminton, dia boleh berjoging pagi-pagi, dia boleh berjalan sampai 4-5 km. Nak main masjid tak boleh. Kan? Bila umur 60 ke atas pergi cek, doktor kata, pakcik ni kolesterol ni lebih ni. Kan? Kolesterol jahat lebih daripada kolesterol baik. Kena pergi jogging. Dia pergi jogging dari subuh. Kan? Subuh. Tak apa dah, dia kata tak apa, kita masuk waktu semain subuh tu. Pakat dengan makcik sekali. Kan? Tu dia.
Ada yang semangat jaga kesihatan, main badminton luria malam-malam, subuh tak sembahyang. Kan bagaimana kita nak adil dalam kehidupan kita. Jadi panduan yang Nabi sebut, golongan-golongan yang malaikat duk doa ni, Allahu Akbar, ini antara yang special, tambahan daripada ibadat-ibadat yang sedia kita lakukan. Jadi hak solat subuh dan asar ni, sebab pertukaran kitab catatan amalan kita berlaku secara harian, berlaku secara mingguan, dan berlaku juga secara tahunan. Hak secara mingguan setiap Isnin, kan. Lepas tu yang secara harian setiap subuh dan asar. Hak mingguan ni Isnin dan Khamis lah, sebab Nabi suka puasa 2 hari tu. Bila sahabat tanya sebab apa Nabi puasa 2 hari ni, sebab Nabi kata aku suka bila pada catatan amalan tu dalam keadaan Nabi berpuasa. Lepas tu setiap bulan Syakban, ini pertukaran catatan amalan berlaku secara tahunan. Nabi tak sebut pun pada nisfu Syakban, tetapi Nabi sebut pada bulan Syakban. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hak secara harian ini malaikat berdoa kepada orang yang mai solat subuh secara jemaah, begitu juga orang yang mai setiap asar ni. Sampaikan Tuhan tanya malaikat, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan tahu dah hamba kat dunia ni buat macam mana. Tapi Tuhan tanya malaikat, masa hang turun tadi depa buat apa? Tu dah. Masa turun tadi depa duk sembahyang subuh. Kan? Tanya hak malaikat asar pula, masa turun tadi buat apa? Depa duk sembahyang asar. Kan? Jadi jawapan malaikat tu pengiktirafan kepada orang yang solat subuh dan asar di masjid. Allahu Akbar. Dan penghujung hadis ni, malaikat ketika berinteraksi, ketika menjawab soalan Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat berdoa, ya Allah, ampunkanlah mereka pada hari akhirat nanti. Malaikat doa untuk kita. Jadi ini special untuk siapa yang mai subuh berjemaah dan asar berjemaah. Cuma hidup kita ni kadang-kadang tu dah, tengok keadaan, bila tak boleh main masjid, pastikan di rumah pun kita boleh solat jemaah. Sebab memanglah kadang-kadang kita nak sebut semua boleh main masjid ni, dengan keadaan yang tak apa nak tenang lagi ni, kadang-kadang memang terpaksa solat kat rumah. Itu pilihan yang terpaksa kita pilih. Kan? Mungkin kita ni nak main masjid tapi sangkut. Tetapi di rumah tu pastikan secara jemaah juga. Okey, golongan yang ke-8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan. Maksudnya kita doa kat kawan kita, dia tak tahu kita doa kat dia. Kan? Bila kita dengar, oi, hantar mak duduk kat hospital dah ni, dia kena stroke. Kita pun dengar, syafahullah, mudah-mudahan Allah melegakan mak tu. Kan? Mak tak tahu pun kita doa kat dia. Kan? Kadang dalam grup WhatsApp kan, bila sebut kata mati pakat dia doa, ada kawan-kawan kita yang tak type doa tu pun, dia doa dah. Kan? Dia doa dah, walaupun ada hak sebagian pakat dia sebut Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada setengah tu tulis Al-Fatihah, dibaca. Dibaca. Tak tahulah benda tu sampai tak sampai. Kan? Ni khilaf. Kan? Cuma hak tak khilafnya, yang ijma' ulama, doa sampai. Kan? Jadi doa ni specialnya untuk kita yang mendoakan kawan kita, malaikat doa kat kita pula. Malaikat doa kat kita pula. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sebut da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Nabi kata doa orang Islam untuk saudara dia bi zahril ghaibi, yang mana kawan dia tak tahu. Kawan dia tak tahu, mustajabah. Sangat mustajab. Kita tuan-tuan, pastikan hidup kita ni banyak dengan doa.
Kita mai tak sat parking, nampak kubur, kita pun doa lah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kan tengok kawan kita dalam kita main masjid, depa duk main bola lagi, depa duk kat kedai makan lagi, kita berdoa kat depa, hadahumullah, ya Allah berilah petunjuk kepada depa. Sebelum mai tasak ni, bini pesan, abang pergi singgah kat kedai apa dia, kedai Cina tu tak, beli gula. Kita pun pilah kedai tu, habis semua kita pun kata kat Cina tu, hadahullah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada Cina ni. Kan, sebagaimana Nabi doa kepada orang Yahudi yang bersin, Nabi kata yahdikumullah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kamu. Kan, kita tengok budak kecil, kita kata Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil, ya Allah berilah kefahaman agama dekat dia, bagilah kefahaman agama kat dia. Kita bila banyak berdoa macam tu, kita kurang musuh dalam hidup kita. Kita akan kurang hasad dalam hidup kita. Jiran kita beli rumah baru, beli kereta baru, adik-beradik kita kerja biasa je, gaji kurang pada kita, tiba-tiba sakan kan, sakan kita doa kat dia, mubarak, mudah-mudahan Allah berkati kereta hang beli tu, mudah-mudahan Allah berkati rumah hang beli tu. Kan, tiba-tiba kita dengar kawan kita, dulu kita kahwin sama-sama seorang satu, tiba-tiba dia pergi tambah 2 dah. Tak ci ni kita kata. Kan? Biar cerai cepat kita kata. Baru sama-sama seorang satu. Tak. Nabi ajak barakallahu lakuma. Ya Allah berkatilah untuk hangpa berdoa. Tengok bagaimana agama ajak kita ni, setiap situasi akan ada doa-doa tertentu. Doa perjalanan, dalam perjalanan doa, masuk rumah, dalam rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, dalam masjid, semua situasi ada doa. Jangan lupa doa untuk orang lain sama. Saya kadang-kadang duk dengar ceramah, kadang penceramah-penceramah hak terkenal, kadang tengok nama Ustaz Kazim, nama Azhar Idrus, nama hebat-hebat, tapi bak depa katuk kita boleh tahan. Ni dia kata, tadi dengar pada Azhar Idrus, dia kata ni golongan hak balik Madinah ni, kita balik Madinah kan, dia kata ngaji 4 tahun, balik sini ajak ikut Quran Sunnah saja, tolak imam-imam mazhab. Amboi, kan kita pergi belajar Madinah ni, Imam Syafi'i pun pergi belajar Madinah ni tu dengan Imam Malik. Nak lebih, kalau Madinah kita tak percaya, Mekah, Madinah, Dajjal pun tak boleh masuk, apatah lagi ajaran sesat nak masuk. Kan? Tapi nak bagi hilang perasaan tu, hadahullah, nak buat macam mana? Dia tak tahu, kalau dia tahu dia tak kata macam tu. Kan? Dia tak kata, kalau dia tahu dia tak kata macam tu. Kan? Padahal dia duk kawan juga dengan Presiden PAH, kita kata pada Tuan Haji Hadi Awang. Tuan Haji Hadi Awang balik Madinah juga. Kan? Kalau nak kata sesat, kena kata sesat lah ke? Kan? Banyak menteri-menteri agama sebelum ni, balik Madinah juga. Kan? Jadi kadang-kadang kita nak bagi hilang perasaan tu, kita doa sesuatu kat dia, bukan doa yang tak baik. Kalau kita doa yang baik, Tuhan bagi petunjuk kat dia, dia boleh jadi orang yang lebih hebat. Kadang ada orang doa yang tak baik untuk orang lain. Sebab apa kita doa kebaikan untuk orang? Tengok sini kata apa? Ainda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bi amin walaka bimithl. Tengok dia kata pada sini. Tengok. Dia kata orang yang doa untuk kawan dia, yang kawan dia tak tahu, ainda ra'sih, di kepala dia, orang berdoa ni, malakun muwakkal, ada malaikat yang Allah wakilkan untuk dia. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia doa kebaikan untuk saudara dia. Kita hidup ni kadang dengan sangkaan ya. Kita duk sangka orang sesat, kita duk sangka orang macam ni, kita banyak sangkaan. Kan?
Kadang orang yang berada di pihak kebenaran pun ada juga benda yang dia sangka salah kepada orang. Jangan sangka kita berada di pihak benar, semua kita betul belakang. Ada benda yang kita tak betul pun. Ada orang dia betul. Kan? Al-haqqu mir rabbik. Tuhan kata, kebenaran mai daripada Tuhan. Mai daripada Tuhan. Selagi mana muafakat ataupun sepakat dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah kebenaran. Kebenaran dinilai pada situ. Kan? Jadi di sini malaikat yang Allah utuskan untuk kita ni, dia akan berdoa untuk kita apabila kita doa kebaikan untuk orang lain. Hidup kita ni sahaja tuan. Kita nak doa keburukan ke orang tak padat. Sahaja masa kita ni. Ni sedang ni dah November dah. Esok nak raya Hindu dah. Kan? Baru raya Hindu tu lepas kan. Kan? Ni dah masuk Disember, lepas tu masuk Januari. Kan? Orang hak mati setiap hari ada semacam. Maksudnya hidup yang singkat ini, yang mana kita nak pergi alam yang sampai bila-bila, apa modal yang kita nak bawa? Kadang kita bergaduh sama kita, bergaduh sebab politik, berebut kerusi, kadang bergaduh cari pengaruh, bergaduh kita dekat orang bawah, hak masjid cara masjid, halak masjid cara macam-macam. Macam-macam. Kan? Tetapi untuk kita, ingat kaedah dalam agama, la ifrata wa la tafrit, tidak melampau dan tidak terlalu cuai. Orang hak bergaduh di luar sana tu orang yang melampau. Orang menonton. Orang yang tak melampau ni, dia ada pertimbangan dia. Kan? Akal sebagai pertimbangan dia, agama sebagai pertimbangan dia. Sebab itulah doa yang kita minta dekat Tuhan tu, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Allah bagi nikmat kepada mereka. Bukan mereka tu orang yang sesat, orang yang Allah murka, tak. Kan? Jalan yang benar. Bila kita minta, kita faham, Allah selamatkan kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bila kita doa petunjuk untuk orang, malaikat ni akan doa, akan kata amin. Hak kita minta tu malaikat amin kan, dan malaikat kata walaka bimith, dan mudah-mudahan hang berdapat sama macam dia. Kan? Kita doa keberkatan untuk kawan kita, walaka bimith, malaikat doa kata hang berdapat keberkatan juga. Yang kesembilan, tuan-tuan sekalian, orang yang berinfak di jalan Allah, hidup kita ni dia ada ibadat badaniyah, ibadat menggunakan kudrat kita, tenaga kita, dan ada ibadat yang disebut sebagai ibadat muamalat. Ada ibadat kita nak tackle Tuhan dengan istighfar, dengan doa, dengan kita bersujud kepada Allah. Dan ada ibadat yang kita nak tackle itu dengan kita menginfakkan harta. Kan Nabi sebut inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah, yang kita duk bersedekah tu dapat memadamkan kemarahan, kemurkaan Tuhan. Bila Allah marah kita, murka kat kita, kita buat maksiat, dengan kita bersedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Jadi duit yang kita ada, kita manfaatkan. Tak perlu banyak, ikut kadar kemampuan kita. Musim Covid ni bukan semua mampu, tetapi adalah sikit. Kan? Tak boleh RM1 RM5 apa boleh. Tak boleh RM5 selama ni, RM2 pun jadilah. Kan? Asalkan kita manfaatkan. Jadi setiap hari Allah hantar 2 malaikat berdoa untuk kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berilah gantian kepada orang yang menafkahkan harta. Dan malaikat satu lagi doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berilah kepada orang yang pegang harta dengan rapat ni kemusnahan pada hartanya. Jadi berdasarkan hadis ni,
setiap hari, setiap pagi, terutamanya kita yang mai solat subuh, bawa sikit duit untuk masuk tabur masjid ni. Adakah ada kemampuan kita? Kupang pun kupang lah, walaupun nak masuk tabur kita malu, takut bunyi kuat sangat. Duit ringgit tak bunyi. Kalau duit kupang-kupang ni kelepang, tak apalah, bunyi pilah. Kan? Sekurang-kurangnya ada malaikat doa kat kita, keberkatan untuk apa yang kita nafkahkan. Tetapi ingatlah, orang yang pegang harta dengan kemas, malaikat doa kebinasaan untuk hartanya. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ni. 9 golongan yang malaikat doakan, dan sebahagian golongan itu Allah sendiri berdoa. Bukan berdoa maksudnya doa di situ, selawat di situ, dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita, Allah beri keberkatan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.